statistik gaji terbaru. Rakyat kita, sebahagian besarnya, gaji di bawah RM2,600. 50% daripada rakyat kita ni, gaji di bawah RM2,600. Memanglah kalau gaji RM2,600 sebulan, memanglah susah. Kita tak macam mereka. Zaman dia dulu, bila harga barang naik mendadak, tanya timbalan menteri daripada PAS, Ustaz Nik Zawawi, dia kata harga barang ni sebenarnya bukan masalah pun. Kita tak pernah kata macam itu. Kita memang akui bahawa negara kita mewarisi pelbagai masalah-masalah ekonomi rakyat yang perlu diselesaikan dengan cepat. Tapi dia dah ulang berkali-kali ni. Harga barang naik, hidup susah, hidup susah, hidup susah. Sampai dia lupa sebenarnya, dalam 3-4 tahun, daripada sekarang ke 3-4 tahun lepas, ni semua yang ada di hadapan saya yang menonton, sebenarnya bilakah masa yang hidup kita paling susah sekali? Masa zaman Muhyiddin, saudara-saudari. Masa zaman kita kena kurung, masa zaman mereka yang berniaga kecil, dan sebahagian besar daripada rakyat kita ni peniaga-peniaga kecil. Peniaga-peniaga kecil yang tak dapat berniaga, terpaksa tutup gerai, tak ada wang untuk makan sehingga naikkan bendera putih. Itu tak campur lagi dengan kesengsaraan kita apabila kita kehilangan kaum keluarga kita. Dia ingat kita lupa sebenarnya. Tapi dia yakin bahawa kalau dia terus bermain emosi, seperti mana mereka main emosi, Melayu ini makin lemah, kerajaan perpaduan ini tidak melambangkan Melayu, maka dia yakin kononnya rakyat akan percaya bulat-bulat. Sebab itu dia dah ulang, harga barang naik, harga barang naik, harga barang naik, harga barang naik. Baik, Macam mana sebenarnya kerajaan mengambil tahu dan memantau harga barang? Jabatan Statistik yang mengira kenaikan harga barang tiap-tiap bulan ini, ada beribu-ribu orang di seluruh negara yang mengutip harga barang tiap-tiap hari. Benda ini bukan dibuat zaman kerajaan perpaduan pun. Benda ini dibuat daripada zaman 1960-an. Masa dia jadi kerajaan pun macam itu je. Macam itulah harga barang dikutip. Beza dia apa dia? Sekarang ini bila inflasi turun, sejak kita ambil alih sehingga ke paras paling rendah dalam tempoh 12 bulan, dia jawab apa tau? Ini angka inflasi ni tak betul ni sebenarnya. Tak melambangkan keadaan di bawah. Sebab saya pergi beli barang masih lagi mahal. Zaman dia dulu boleh pula pakai angka inflasi Jabatan Statistik. Mari zaman orang, oleh sebab harga barang sebenarnya, inflasi itu telah turun daripada zaman memuncak zaman dia dalam tempoh kita ambil alih ke paras 2.4% dalam bulan Jun. Tiba-tiba dia tak boleh kona, dia kata angka ni tak boleh pakai. Sebab hakikatnya, kos sara hidup ini terdiri daripada dua komponen. Satu ialah kenaikan harga barang. Semua kita tahu. Satu lagi ialah komponen gaji dan pendapatan. Orang kaya, kalau gaji dia 20,000 sebulan, naik ayam RM1 pun, dia tak terkesan kepada dia. Isu kita ialah, dalam keadaan harga naik, gaji pun tak naik. Itu masalah dia. Sebab itu bila kita ambil alih, orang tanya saya, apa kamu buat untuk menangani kos sara hidup sebagai Menteri Ekonomi? Pertama, saya kata, keutamaan kita ialah kita mesti menghentikan kenaikan harga barang mendadak. Macam mana kita tahu kenaikan harga barang mendadak? Kerana kita mewarisinya itu daripada Perikatan Nasional. Harga barang yang ada sekarang, yang semua orang duk mengeluh kononnya ini, sebenarnya puncanya datang daripada pentadbiran mana? Bukan kita. Daripada Perikatan Nasional. Dalam tempoh 4 bulan, inflasi naik mendadak, dan kita semua tahu bila inflasi naik, itu melambangkan harga barang naik, dan bila harga barang naik, dia tak turun dah, saudara-saudari.
Dia kekal di situ. Sebab itu keutamaan mana-mana kerajaan ialah memastikan bahawa ada kestabilan harga. Harga boleh naik. Sebab kalau harga tak naik, mampus peniaga. Dia nak makan apa? Memanglah harga akan naik. Tetapi harga itu perlu naik secara berpada-pada dan tidak meningkat dengan cepat supaya juga gaji yang naik itu boleh menangani kenaikan harga barang yang berlaku dari setahun ke setahun. Sebab itu, kalau tanya pakar-pakar ekonomi, mereka ada satu sasaran angka inflasi yang perlu dicapai. Kalau di Amerika Syarikat, sasaran dia sekitar 2 ke 3%. Kita rasa kalau inflasi 2 ke 3% itu, 2 ke 2.5%, kita rasa itu adalah paras harga yang stabil. Baik, Zaman Perikatan Nasional dulu berapa inflasi yang menyebabkan harga barang diwariskan kepada rakyat pada kadar yang tinggi sekarang ni? 4.8%, saudara-saudari. Kalau inflasi keseluruhan 4.8%, oleh kerana angka inflasi ini adalah angka induk yang menggarapkan kenaikan-kenaikan harga mengikut jenis-jenis perbelanjaan. Dalam itu ada bakul makanan, dalam itu ada bakul minyak, dalam itu ada bakul elektrik, dalam itu ada perbelanjaan pakaian, dalam itu ada perbelanjaan perubatan, telekomunikasi dan sebagainya. Masing-masing, tiap-tiap bulan kita tengok berapa setiap satu, kita campur, ada cara dia. Jadi bila 4.8% itu saudara-saudari tahu, maksudnya kenaikan harga makanan masa itu telah mencecah 10% lebih. Sebab itu orang rasa harga barang mahal. Sebab yang orang biasa ini paling banyak dia beli barang ialah barang makanan. Dan tambah pula, barang makanan ini pula ada 2 jenis yang orang beli. Satu, bahan makanan mentah yang dibawa balik ke rumah. Satu lagi ialah makanan yang telah siap dimasak dan makan di rumah atau makan di restoran. Kalau macam zaman PN dulu, bila inflasi itu 4.8%, itu adalah bermakna harga bahan mentah naik tiap-tiap bulan 10%. Harga bahan makanan yang telah dimasak lagi tinggi, 12-13%. Sebab itu orang mengeluh, kenapa ni kopi ais naik lah, itu naik. Naik zaman bila? Zaman dia. Sekarang ini, selepas hampir 8 bulan lah, kita telah berjaya menurunkan inflasi itu ke paras yang stabil. 2.4%. 2.4% inflasi keseluruhan bermakna kenaikan harga bahan mentah ialah sekitar 4%. Berbanding zaman dia setahun lepas lebih kurang 12%, 10%. Harga bahan makanan yang telah dimasak untuk bawa balik, kadar kenaikan sekarang sekitar 5%. Berbanding zaman dia 12%. Jadi kod mananya sebenarnya harga barang naik? Kod mana yang dia kata, oh makin teruk, makin teruk? Sebab itu saya kata kepada pengundi-pengundi yang walaun tu ikut suka dia lah. Dia nak gali lubang terjun, biarkan dia. Tapi yang rakyat biasa atas pagar, kita perlulah membuat pilihan berdasarkan fakta-fakta ini. Dan fakta ini yang sampai sekarang, pakar-pakar ekonomi mereka. Mana Razi Jidin? Mana ahli parlimen Bacok? Apa nama dia? Aku pun tak tahu. Cerdik sangat. Syahid Sulaiman. Mana mamat yang nak cetak wang tu? Ni mamat-mamat yang konon hebat-hebat pemikir-pemikir ekonomi. Mana Muhyiddin Yassin? Sampai sekarang, seorang pun tak berani melawan dan menafikan bahawa kerajaan perpaduan telah berjaya menurunkan inflasi dan menstabilkan harga dalam tempoh 7-8 bulan kita mengambil alih.